Oke, salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya lanjutan daripada isu semalam apabila kita tahu Ketua Pemuda Bersatu iaitu Wan Ahmad Faizal membuat satu laporan polis terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Lim Guan Eng. Dan hari ini Lim Guan Eng mengeluarkan kenyataan dan mengingatkan ataupun memberi amaran kepada Ketua Pemuda Bersatu iaitu Wan Ahmad Faizal bahawa membuat laporan polis palsu merupakan satu kesalahan jenayah di bawah Seksyen 182 Kanun Keseksaan. Dan apa yang kita tahu berkenaan dengan isu ini adalah apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin itu memetik nama Lim Guan Eng dalam isu status pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari. Yang juga kita tahu apabila dibidas oleh Lim Guan Eng bahawa ini adalah satu kenyataan palsu. Dan kita tahu laporan polis yang dibuat oleh Wan Ahmad Faizal berkenaan dengan isu ini, yaitu melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Lim Guan Eng ini, yang mana beliau mengatakan Lim Guan Eng memfitnah ke atas presiden mereka, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Manakala kenyataan ataupun hujah yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mempertahankan isu ini bahawa Lim Guan Eng tidak terlibat, dibentangkan di parlimen. Jadi saya lihat apa yang dibuat oleh Wan Ahmad Faizal ini begitu jauh terpesong. Yang pertama, presiden mereka memetik nama Lim Guan Eng sebagai Menteri Kewangan yang lalu dalam isu membatalkan status pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Lim Guan Eng mengatakan bahawa ini palsu dan sepatutnya Tan Sri Muhyiddin Yassin menunjukkan surat, menunjukkan bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tak ada, mintalah maaf. Tetapi apa yang berlaku ni terbalik. Iaitu Ketua Pemuda Bersatu, Wan Ahmad Faizal, konon-kononnya tunjuk jadi hero dalam Malaysia ni, pergi buat laporan polis. Manakala Wan Ahmad Faizal ni, sebagai ahli parlimen, juga saya lihat bertindak kurang cerdik. Hujah yang dikeluarkan di dalam parlimen, kamu buat laporan polis di luar, seperti mana yang kita tahu baru ni, isu telur, tidak terpakai di luar. Kerana itu hujah di parlimen. Sebab itu, hujah di parlimen itu harus tepat dan harus betul. Bukan seperti Wan Ahmad Faizal, suka mengeluarkan kenyataan yang mana beliau ni tak tahu ekonomi, seperti mana yang diulas oleh Lim Guan Eng. Memang betul. Orang dalam masalah ekonomi, dia sebut, suruh kerajaan cetak duit banyak-banyak. Tak kebodoh namanya. Ini masalah kepada Ketua Pemuda Bersatu ni. Tetapi belagak. Saya membuat ulasan ini kerana saya tak nak rakyat terpengaruh dengan tipu daya propaganda murahan seperti ini. Laporan polis yang beliau buat ini adalah untuk percubaan beliau menyelamatkan presiden beliau iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada didakwa kerana dah jelas berlaku pencanggahan ataupun dah salah berlakunya satu salah guna kuasa sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri. Hari ini beliau memetik nama Lim Guan Eng dalam isu ini. Kerana apa? Kerana takut. Salah guna kuasa. Duit sepatutnya sebagai cukai dimasukkan ataupun tidak sebagai cukai dimasukkan ke dalam akaun pribadi. Jadi inilah yang membabitkan mereka. Perkara ini, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa pembatalan status pengecualian cukai itu terletak kepada Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri iaitu LHSDN dan bukannya Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan. So, itu sepatutnya Wan Ahmad Faizal jelas dengar. Dan kita tahu, daripada Kementerian Kewangan itu sendiri pun, daripada LHSDN mungkin, telah pun membuat laporan polis dalam isu ini. Ini dia buat terbalik. Benda yang berada sebagai kes melibatkan kepimpinan mereka, orang yang mencari bukti-bukti yang jelas bahawa mereka tidak bersalah, malah mereka pula yang dibuat laporan polis. Jadi pada saya paling mudah lah. Saya harap Lim Guan Eng dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim buat tindakan undang-undang. Yang pertama, saman ni Wan Ahmad Faizal ni. Yang kedua, daripada polis itu sendiri membuat kerana beliau membuat laporan polis palsu, maka sumbat saja. Baru dia tahu. Orang seperti inilah yang pada saya perosak kepada generasi muda. Sebagai pimpinan muda, sepatutnya beliau melihat
sisi-sisi, sudut-sudut yang betul, yang tepat untuk kita ketengahkan untuk dilihat oleh rakyat. Rakyat angkat kamu menjadi ahli parlimen, wakil rakyat, untuk memajukan negara ini. Tetapi apa yang pemimpin bersatu ini buat? Mereka sibuk dengan perkara-perkara yang pada saya kurang cerdik, mungkin lebih tepatnya bodoh, dengan membuat laporan polis yang mana yang memetik nama orang adalah pemimpin dia sendiri, yaitu ketua partinya, presidennya. Lim Guan Eng tidak pernah pun bersuara, tiba-tiba petik nama Lim Guan Eng. Kerana hari ini kita tengok, apabila petik nama Lim Guan Eng, maka seolah-olah Lim Guan Eng itu bersalah. Bukan Lim Guan Eng yang jadi isunya. Sekarang ini beliau nak pecahkan DAP itu agar komponen parti dalam kerajaan hari ini berpecah. Dan mereka akan lihat bahawa permainan isu perkauman ini, yaitu China, yang mereka momokkan dengan nama DAP ini, dan akhirnya berlaku perpecahan dalam kerajaan, dan mereka masuk melalui pintu belakang, buat lagi satu kerajaan baru. Ini adalah harapan mereka. Jadi pada saya, orang seperti Wan Ahmad Faizal ni juga harus ditahan. Daripada mana beliau dapat dana parti untuk bertanding pada PRU ke-15 ini tadi? Ini yang pada saya, orang-orang ini daripada Parti Bersatu ini juga, yang didokong oleh dan didorong oleh PAS sendiri, patut kita semak duit-duit yang mereka gunakan untuk PRU ke-15 yang lalu. Kerana itu melibatkan akaun Bersatu apabila dibekukan, sedang dalam siasatan hari ini. Kalau bersalah, batalkan kemenangan mereka ni semua. Buat lagi prianaya kecil ke terhadap kerusi-kerusi yang terlibat dengan rasuah ni. Baru mereka tahu. Hari ini bersuara seperti ini. Itu yang saya kata semalam. Agak pelik. Orang yang dipetik nama, orang yang memberi penjelasan yang tuntas, yang betul, akhirnya orang itu yang dibuat laporan polis. Orang yang didakwa, orang yang sepatutnya menjelaskan isu ini, presiden dia. Jadi dia menyalahkan orang lain. Jadi rakyat di luar harus lihat. Apalagi orang yang berada di kawasan Ketua Pemuda Bersatu ini. Jangan bagi kemenangan kepada orang seperti ini. Kerana kepimpinan generasi yang baru, kita perlukan anak muda yang berpemikiran membangunkan negara ini, pemikiran yang memberi satu kebaikan kepada negara. Bukan kerjanya hari-hari nak memfitnah, menegakkan benang yang betul, yang salah. Yang mana hari ini, kalau betul Tan Sri Muhyiddin Yassin, seperti mana saya katakan tadi, tidak bersalah, tunjuklah bukti, tak payahlah. Apabila petik nama orang, lepas tu orang ini buat laporan polis, orang minta maaf, tapi dengan egois. Akhirnya Ketua Pemuda Bersatu pergi buat laporan polis. Seolah-olah apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin ini buat betul. Padahal apa yang dibuat oleh Ketua Pemuda Bersatu ini pun tak betul. Tan Sri Muhyiddin Yassinnya dengan kes mahkamah hari ini, jawablah di mahkamah seperti mana yang beliau sendiri kata. Tidak boleh masuk campur urusan SPRM, urusan-urusan yang melibatkan, yang beliau perjuangkan konon-kononnya menentang rasuah. Hari ini beliau sendiri sangkut. Jelaslah pembohongan. Jadi Wan Ahmad Faizal juga harus terima hakikat itu. Sebagai kepimpinan muda, sepatutnya beliau menunjukkan satu sikap yang terbaik untuk anak muda yang lain. Tapi ini lain. Menambahkan lagi luka yang memang dah makin dalam. Akhirnya nanti termasuk beliau sendiri masuk ke dalam. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.